Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali baiti thayyibin at-tahirin wa ashabi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahhimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita pula, iaitu risalah fi'il mantiq bagi Syekh Yasin Fadani. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk tajuk yang utama sekali dalam bab tasawur, iaitulah bab at-ta'rif ataupun qaulus syarih ataupun mu'arrif. Ini merupakan tajuk yang penting dalam bab at-tasawur atau yang dikatakan maqasid at-tasawwur. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Maqasidut tasawwurati al-mu'arrifat. Ma huwa al-mu'arrifu? Maqasid tasawwurat. Jadi kita ngaji mantiq, tajuk besarnya dua, tasawwur dan tasdiq. Di antara tasawwur tasdiq ni ada ada mabadi', ada maqasid. Mabadi' bagi tasawwur ialah kuliah khamsah yang mana kita dah belajar, iaitu jenis, nau', fas, khassah, arada'ah. Itu panggil mabadi' tasawwur. Maqasid tasawwur ialah mu'arrifat ataupun setengah kita panggil qaulus syarih ataupun at-ta'rif. Tertengah ta'rif, yang ni kita nak ta'rifkan sesuatu, cara kita nak buat ta'rif. Yang ni ta'rifkan sesuatu yang majhul. Begitu juga tasdiq pun ada maqasid, ada mabadi' maqasid. Mabadi' dia ialah al-qadaya wa ahkamuha. Insya-Allah kita akan belajar lepas ni. Maqasid bagi tasdiq ialah al-hujjah ataupun al-qiyas ataupun dikatakan dalil al-aqli. Insya-Allah semua itu kita akan mengaji. Jadi hari ini kita akan masuk maqasidut tasawwur. Al-mu'arrifatu ialah mu'arrif. Ialah segala ta'rif. Baca dengan kasrahkan ra, di al-mu'arrifat. Al-mu'arrifatu yakni ta'rif. Iaitu kita nak buat ta'rif yang menta'rifkan. Ma huwa al-mu'arrifu? Apakah dia mu'arrif? Ni musannif kita rahimahullah ta'ala ya ta'rif. Jin jawab, huwa ma yuqalu ala syai'i li ifadati tasawwurihi, iaitu barang yang dikata ala syai' atas suatu. Apa kata tadi itu? Li ifadati tasawwurihi, supaya faedah akan tasawwurnya, tasawwur bagi sesuatu. Kalau kita kira sini dikatakan sesuatu supaya faedah akan tasawwur tu suatu mana? Yakni suatu yang yang nazari, yakni majhul hak nazari, ataupun dikata suatu yang nazari, yang nazar. Oleh kerana kita telah belajar pada awal itu tasawwur dua, tasawwur daruri, tasawwur nazari. Tasawwur daruri itu tidak berhajat kepada ta'rif. Adapun tasawwur nazari inilah yang berhajat kepada ta'rif. Dengan sebab itulah ulama mantiq mementingkan ta'rif. Oleh kerana benda yang majhul banyak. Lepas tu cara kita nak memperkenalkan benda majhul saat itu tak dapat tidak dengan melalui ta'rif. Maka ta'rif sesuatu
Kita nak takrifkan sesuatu, bukan kita takrif dengan mudah-mudah. Bukan kita takrif, kita rasa, ikut rasa kita. Kita takrif ada kaedah dia. Maka mabadi cara kita nak susun takrif, tak dapat tidak, ia susun daripada salah satu daripada kuliah khamsah. Dengan sebab itulah kuliah khamsah ulama mantik panggil mabadi, asas. Tujuan dia takrif. Oleh kerana kita nak susun takrif melalui kuliah khamsah. Dengan sebab itulah kuliah khamsah ni penting bagi kita. Sebab kalau kita tak erti kuliah khamsah, susah kita nak takrif. Yang ni nak takrifkan guna majhul. Walaupun kita tak boleh buat takrif guna majhul, paling kurangnya kita reti. Kita reti ulama dah takrif. Jadi ulama dah takrif istilah banyak. Sama dalam ilmu nahwu, dalam ilmu fiqh, dalam ilmu hadis, mustalah hadis, ulumul Quran, kita katanya sorah, badai, bayar, badai, ma'ani, kita katanya. Semua saat itu tak lepas daripada ta'rif. Walaupun kita tak erti buat ta'rif, kita paling kurang kita wipaheh cara halusi seperti mana ulama buat ta'rif. Jadi kita boleh faham. Maka kita faham saat itu dengan melalui kaedah mantik, iaitulah yang kita akan belajar ni. Apabila kita faham tentang ta'rif, maka kita tasawurkan sesuatu benda yang majhul tadi tu kena dengan waqi', kena dengan hak sengoti. Dengan sebab itulah penting ta'rif. Penting ta'rif. Dengan sebab itu kita katanya ulama dulu mementingkan ta'rif hingga sampai buat kitab khususnya mantik ni. Dengan sebab apa? Dengan sebab ilmu kita ni banyak lagi yang majhul, yang kita tak tahu. Maka nak lagu mana yang tak tahu, yang ditahu sebelah tasawur ni tak dapat tidak dengan melalui ta'rif. Dengan sebab itulah musannif kita rahimahullahu ta'ala ia ta'rifkan bagi ta'rif gitu. Ialah ma yuqalu ala syai'i li ifadati tasawwurihi, barang yang dikata atas suatu supaya pedah, memberi pedah akan tasawurnya, tasawur suatu. Yang ni apabila kita ayat ta'rif, jadi suatu yang majhul tadi jadi maklum. Dengan sebab itulah ilmu mantik ni apa dia, kita bahas dulu. Ilmun yubhasu fihi an ma'lumat tasawwuriyah aw tasdiqiyah litusila ila majhulin tasawwuriyin aw tasdiqiyyin. Ialah ni. Maka perkara yang nak membawa kepada tasawwur ke majhul supaya menjadikan tasawwur maklum tak dapat tidak dengan ta'rif. Maka ta'rif saat itu tak dapat tidak kena susun daripada salah satu daripada kuliah khamsah. Dengan sebab itulah kuliah khamsah bagi kita penuntut ilmu penting. Penting. Sebab kita nak menghalusi dalam ta'rif. Kalau kita baca kitab sasar, kalau orang pengalaman baca kitab sasar, khilaf. Kita katanya duk khilaf tentang masalah. Bukan situ tu kita tahu khilaf faraq dah. Khilaf di awal lagi, iaitu khilaf di ta'rif tu. Ta'rif di humi tu khilaf dah. Apabila khilaf di ta'rif, maka hak hukum dia pecah-pecah pada tu kalau lebih lagi khilaf. Jadi di ta'rif tu khilaf dah. Apa ta'rif khilaf? Tak nak kecek dah. Oleh kerana al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Habis. Kata musannif kita lagi, ilakam yang qasimul mu'arrifu, kepada berapakah terbagi ta'rif itu? Jawab dia, yang qasimu ila salasati aksamin, terbagi kepada 3. Mana 3? Haddin wa rasmin wa lafziyyin. Had, rasm, lafziyyin. Ini musannif kita dia bagi 3. Setengah ulama dia bagi kedua. Kenapa 2? Kerana had dengan rasm kira disa. Dia panggil apa? Dia panggil ta'rif al-mantiqi. Sebab tu ta'rif al-mantiqi, yang ni ta'rif di sisi yang dibangsakan kepada ilmu mantik ada 2. Had dengan rasm. Adapun ta'rif lafzi ataupun setengah lagi panggil al-qamusi, iaitu dibangsakan ada qamus
Hak ni sakut paut dengan lurah. Ni ini sakut paut dengan lurah. Iaitulah syarah lafaz bagi lafaz. Jadi kita nak tahu lafaz. Lafaz deh. Kita kata ghadhanfar. Apa makna al-ghadhanfar? Kita buka kamus tengok, maknanya al-asadu. Oleh ke biasanya lafaz itu takrif lafaz ni takrif dengan lafaz muradif. Lafaz searti. Dia panggil takrif juga. Takrif dengan lafaz, maka itu kembali kepada ilmu lughah. Bukan mantik. Sebab mantik ialah al-had wal ras. Tapi oleh kerana sebut juga takrif, yubuh juga takrif lafz. Pada hakikat dia bukan di sisi ulama mantik bahas, iaitu ilmu lughah tentang ilmu mujaz, ilmu tentang kamus. Itu syukurlah saya tak panjang lebar tentang kamus. Jadi kata musannif kita ada 3, iaitu had, rasmun, haddun, rasmun, lafziyun. 3. Kemudian musannif kita rahimahullah ta'ala nak perkenalkan satu persatu. Ma huwal haddu? Apakah dia had? Apakah makna had? Jawab dia ialah ma huwa ma yakunu bi jami'iz zatiyati. Barang yang adalah ia ma dengan semua zatiyat. Zati. Au ba'diha, ataupun setengahnya setengah zati. Wa yusamma, dan dinamakan mu'arrifan hakikiyan aidan. Dinamakan dia kan takrif had ni ialah takrif hakikat. Mu'arrif hakikiyan aidan juga. Takrif hakikat, hak sengoti juga. Boleh panggil juga. Seperti mana kita panggil al-had. Jadi kita apa dah? Takrif dengan had nak panggil takrif, iaitu takrif dengan segala juzuk dari takrif tu ialah zati. Maka kita telah maklum yang kita belajar dulu. Kita buat murajaah sedikit. Yang kita belajar dulu, oleh kerana takrif ni tak dapat tidak, ya kena lafaz kulli. Kita nak susunkan sesuatu yang majhul saat itu, kita nak buat takrif. Artinya benda yang duduk dalam takrif ataupun lafaz yang susun dalam takrif tak dapat tidak lafaz tu lafaz kulli. Maka kulli saat itu tak dapat tidak, tak lagi pada yang 5 itu lafaz, iaitu kulli khamsah tu. Maka musannif kita kata sebut al-had ialah takrif dengan semua zatiyat. Segala juzuk zatiyat ataupun setengah. Baik, kita murajaah yang mana apa? Yang mana kita belajar dulu. Artinya kulli ada 2. Kulli kita buat mengikut hak rajih, iaitu ada 3. Mana 3? Yang pertamanya zati. Yang kedua tamamu mahiyah. Yang ketiganya aradi. Dia katanya takrif dengan had, takrif dengan semua zati. Zati dah apa? Zati dah 2. Mana 2? Mushtarak dengan mukhtas. Tamah mayasa, aradi dah 2. Mushtarak dengan mukhtas. Maka mushtarak hak sebelah zati ni panggil jinsu. Mukhtas hak sebelah zati panggil faslun. Tamam mumayyah panggil nau'un. Ni panggil ulang ni hak lepas dah yang kita belajar semua dah ni. Mushtarak belah aladi panggil aradu am. Mukhtas belah aradi ialah khassah ataupun aradu khas. Dia panggil lakah. Baik. Maka musannif kita katanya al-had. Dan ulama mantik lah pun samalah. Sebut kata had ialah takrif sumu dengan zatiyat. Berarti zat ada 2, zatiyat ada 2 ni ya. Jinsun dengan faslun. Berartinya satu takrif ataupun benda majhul saat ni kita takrif dengan 2 perkara ni. Jin dengan fas. Jin dengan fas. Contoh kita katanya
Baik, kita pergi dulu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, had saat ni tu, ilakam yang qasimul haddu, kepada berapakah terbagi had. Jadi, ta'arif dengan zati tak ni. Ta'arif sebelah, kalau kita tengok ta'arif sebelah zatiyat. Ni, itu ta'arif sebelah ni. Ta'arif sebelah ni semua ni dia panggil al-had. Mana segala juzuk dari ta'arif ada jenis, ada fas. Dia panggil had. Had ni pula. Kata musannif kita, ilakam, kepada berapakah terbahagi had. Yang qasimu ila qismaini, terbahagi kepada dua. Mana dua? Haddun tamun wa haddun naqisun. Ada had tam, had naqis. Had tam, had naqis. Ma huwal haddut tamu, dan apakah haddut tamu? Ialah ma yakunu, barang yang adalah bi jami'i zatiyati, dengan semua zatiyat, semua zati. A'ni dikarenakan aku, ma yakunu, barang adalah yang ma ni nak huraikan semua zatiyat. Apa makna zatiyat? Ialah ma yakunu, barang yang adalah yang ma bil jinsi wal fasli al qaribaini. Jenis dan fasa qarib dua. Kalau gitu kita ngaji dulu jenis ada apa? Jenis ada jenis sumbain, jenis qarib. Artinya di sini ni kita tak boleh lupa asal. Jadi kita kena gambar yang kita ngaji dulu. Sebab jenis qarib, jenis ada dua. Jenis setengah ulama bila dua, jenis qarib baik. Tengah kata bila tiga, jenis qarib mutawassit baik. Jinsu qarib, apa makna jinsu qarib? Iaitu apa? Ma fauqahul ajnas wa tahtahu anwa'. Itu makna jinsu qarib. Barang yang di atas dia tu segala jenis, di bawah dia segala nau'. Itu makna jinsu qarib. Yang kita telah belajar lepas dah kan? Jadi masalah ni kita tak boleh lupa asal. Lupa humi, lupa masalah beza mana nau', mana jin, mana fas. Kita tak boleh belik situ. Kita kena ingat sungguh. Supaya apa? Kalau kita lupa di situ, kita ngaji bab ta'rif pening. Kita ngaji bab ta'rif ni pening. Tak erti kita kata. Mudah-mudahan kata gitulah. Tapi itu kita katanya mu'arif ni hak tujuan kuliah khamsah memang mabadi. Tapi itu kita kena kerti sungguh mabadi. Mabadi ni asas. Kalau kita kerti asas apalah, kita nak bina boleh lah. Asas kita kemah, kita kata. Kita nak bina tinggi kita kemah, apalah. Dengan sebab itu penting bagi kuliah khamsah. Maka dikarenakan hatta ialah ta'rif yang disusunkan daripada jinsu qarib dengan faslun qarib. Dua-dua qarib. Ya misal apa? Kata'rifil insani bi annahu hayawanun natiqun. Seperti ta'rif kama insan. Dengan bahasanya insan ialah hayawanun natiqun. Baik. Mana jinsu qarib? Hayawan. Jadi hayawan dan sebab insan. Kalau kita tengok syajarah Fafariyuh dulu, yang mana kita belajar kan? Syajarah Fafariyuh dulu. Waktu pun kita tak boleh tinggal juga. Kita tak boleh lupa juga waktu. Lupa waktu jadi belik. Jauhar kita ngaji dah. Bak jauhar. Bak tetengah apa? Kita tetengah kita kata tetengah tu. Apa dah? Makulah asyarah. Jauhar. Pecah bidua. Jisim. Jauhar fardin. Jafar. Jisim derwa. Namin. Ghairu namin. Namin hak subuh. Bukan. Ada hassas, iaitu hayawan. Ada nabat. Ada insan, faras, kita tak asal ila akhirnya. Baik. Apa kita kata insan ni nau', faras pun nau'.
Siapa nak? Kalau atas dia ni, atas pada insan ke apa? Kelima hayawan. Selalu dah. Berartinya atas pada insan ni ialah jinsu. Pada jinsu ke apa? Jinsu qarib. Kerana apa panggil qarib? Kerana tak ada antara. Tak ada antara insan dengan hayawan, tak ada antara. Jadi bakal langsung insan, langsung hayawan lalu. Tapi yang qarib. Adapun kita kata insan dengan namin, dia ada antara. Kita hayawan duduk tengah. Adapun insan dengan jisim, ada antara dua antara ni. Hayawan dengan namin. Adapun insan dengan jauhar di atas, jadi 3. Berartinya hayawan ni nak sebut insan panggil jinsu qarib. Jadi jinsu qarib tu. Satu lagi faslun qarib. Faslun qarib, apa faslun qarib? Iaitu fasa yang kita nak beza di antara hak setara dengan dia. Ni mana setara dengan insan? Faras, asad, lagi lah binatang banyak lagi, hayawan lain lagi. Yang nak beza dengan setara ni panggil duk setara. Iaitulah natik. Sebut kata hayawan, kita kata hayawan saja, insan pun masuk, faras pun masuk, asad pun masuk. Kalau itu kita nak beza setara ni. Mana bezanya di antara insan dengan faras? Insan dengan asad. Kita jawab yang natik. Natik ni lah panggil faslun qarib. Kerana faslun qarib, kerana nak beza dengan setara dengan dia ni, setara kedudukan dengan dia. Artinya apabila susun ta'rif saat itu daripada jinsu qarib dengan faslun qarib, maka dalam mustalah mantik panggil haddun tamun. Nama dia. Payah juga dah. Payah awak tak boleh. Tapi itu kita tak ulama ni bukan biasa ulama. Kita nak buat lekeh tak boleh ulama. Nak buat kata dia pun dia pun rijal, nahnu rijal tak boleh. Dia pun kita tahu dia pun pandai tak boleh. Seperti mana dakwah liberal sekarang ni lah. Demo pun tu heavy otak di kita pun tu heavy otak. Yalah sama-sama ada otak tapi kelebihan tak sama. Sebab itu kita tak boleh buat lekeh ulama. Tengok ni mungkin mudah nak takrif. Kalau kita kata Imam Nawawi nak takrif mustalah fiqh lagi tak minhaj dia. Mungkin mudah tu. Kita kata Ibnu Salah nak takrif mustalah ulumul hadis lagi tak dia tu. Kita kata Imam Badruddin Zarkashi nak takrifkan mustalah ulumul Quran lagi tak dia burhan. Kita katanya Ibnu Malik. Ibnu Malik nak takrifkan mustalah nahwu lagi tak isyarut tashil dia. Kita banyak lagi tak nahwu sarah kita katanya. Semua tu bukan biasa tu. Mereka boleh takrifkan. Maka takrif saat ni tu tak lagi ni. Kita nak takrif dengan hatam ni. Okay, mudah. Tapi itu kita nak pelakar kat ulama tak boleh. Kita tak lepas ada ulama sebab kita tak pandai. Kita ni pandai baca-baca tu pun kita tak kena bagi. Lepas kita nak buat. Jauh. Mana kata kita peheh hak dia ni utum sarah. Utum sarah. Habis tu kita tak boleh tinggal tengok. Kemudah ni. Maka nak takrif dengan hatam ialah jinsu qarib, faslun qarib. Baru jadi hatam. Lepas ni kita nak takrif. Kuliah khamsah kita tak kenal. Kita nak takrifkan benda majhul. Benda hak duk timbul tu banyak lagi. Kita sendiri kuliah khamsah kita tak kenal. Apa nak takrif macam mana? Sebab kaedah dalam takrif dia kena susun pada salah satu kuliah khamsah. Kita takrif ikut C, ikut D kita tu bukanlah. Bukan ilmu. Hak tu panggil hawa nafsu lah. Kalau kita nak takrif mengikut ilmu yang ditusunkan oleh para ulama, iaitulah takrif yang mengikut ilmu mantik. Yang mengikut ilmu mantik. Oleh kerana kalau tengok takrif semua, kalau kita pergi cari satu persatu takrif yang ada dalam ilmu, segala ilmu, semua tu takrif mengikut kaedah mantik. Ni okay, mudah. Tengok ni. Hatam faslun qarib dengan jinsu qarib. Gitu pula. Ma huwa haddun nakis, apakah dia haddun nakis? Ialah ma yakunu bi ba'di zatiyati. Ialah ma barang adalah ia ma dengan setengah zatiyat, bukan semua dak. Setengah ya. Ni apa dikehendaki ba'du zatiyat bil jinsil ba'id. Takrif suatu dengan jinsu ba'id. Wa faslun qarib dan faslun qarib. Ka ta'rifil insan bi annahu jismun natik. Au bil fasl qarib wahdah.
ataupun ta'rif dengan faslul qarib saja ya. Wahdah ai munfaridan hal qad tunggal ia. Ka ta'rifil insani seperti mentakrifkan lafaz insan bi annahu natiqun, dengan bahasa insan ialah natiq, iaitu yang berfikir sahaja. Hak ni duk peringkat nombor 2. Ta'rif hak nombor 1 sekali, hak molek kali ialah hatta. Kalau kita tak kuasa nak buat hatta, tunggu pada maktabat yang keluar. Ia panggil haddun nakis. Apa makna ta'rif dengan had nakis? Iaitulah kita ta'rif suatu saat ini dengan jinsu ba'id campur dengan faslun qarib. Ataupun kita nak cari jenis tak boleh. Jinsu qarib kita tak cari tak boleh dah. Jinsu ba'id pun nak cari tak boleh juga. Tak usah ta'rif, tak usah buah jenis. Kita pakai fasal saja ya. Boleh. Insan, jawab dia natiq, boleh. Dah. Insan jismun natiq. Itu panggil faslun ba'id. Kerana panggil ba'id, kalau kita tengok sejarah Porphyrios. Nah, sejarah Porphyrios ni insan di bawah. Jadi nak tarik insan kita ambil jismun, jauh ni. Jismun natiq. Kalau itu jismun nasbah insan, panggil jinsu ba'id. Kenapa ba'id? Kerana ia lakar dua hayawan dengan nami. Jadi dua martabat. Ba'id. Jadi dalam ta'rif mahwal insan, kita jawab jismun natiqun. Ialah jisim yang boleh berfikir. Boleh ta'rif tu. Tapi ta'rif aku tu duduk nombor 2. Kenapa? Kerana ia panggil ta'rif lagu ni haddun nakisun. Ataupun kita nak cari jenis tak boleh. Ialah suatu benda berjauh ni tak tahu duduk jenis apa. Tak tahu duduk jenis apa. Tak tahu nak jenis apa. Maka kita ta'rif dengan fasah saja. Natiq. Sepatah ya. Mahwal insan, jawab natiqun. Boleh. Sah. Betul dengan kaedah mantik. Kerana apa? Kerana boleh kita ta'rif dengan fasa saja. Maka ta'rif hak nombor 2 ni panggil bibak setengah zatiyat. Bukan semua tak. Setengah zatiyat. Tengok natiqun setengah ya. Tu. Ini panggil ta'rif hak nombor 2. Habis sebelah had. Boleh kena had dah 2. Had tam, had nakis. Kita pergi pula ta'rif hak yang nombor 2 daripada tadi. Sebab ta'rif dah 3 kan, musannif kita ta'rif haddun, rasmun, lafziyun. Habis pula had. Had dah 2, had tam, had nakis. Apa makna had tam? Ialah ta'rif dengan jinsu qarib, dengan faslun qarib. Apa makna haddun nakis? Ialah kita ta'rif dengan jinsu ba'id, dengan faslun qarib. Ataupun kita ta'rifkan sesuatu benda dengan faslun qarib saja. Seperti mana kita tarik insan natiq. Habis. Jadi pula kepada takrif yang kedua. Ma huwa rasmu, apakah dia rasm? Ialah huwa ma yakunu bi ba'di zatiyati ma'al aradiyati. Barang yang adalah yang ma dengan setengah zatiyat serta aradiyat, setengah-setengah. Au bil aradiyati faqat. Ataupun dengan aradiyah saja, di zatiyat tak ada, aradiyah saja. Wa yusamma mu'arrifan rasmiyan aidan. Dinamakan ta'rif rasam juga, yakni seperti kita kata rasen. Mu'arrifan rasmiyan. Ila kam yang qasimur rasmu, kepada berapa terbagi rasam. Yang qasimu ila kismaini aidan. Makna rasam pun terbagi kepada 2 juga, seperti mana terbagi had kepada 2. Mana 2? Rasmut tamun wa rasmun nakisun. Rasmut tam, rasmun nakis. 2. Supaya dengan had. Had tam, had nakis. Rasmut tam, rasmun nakis. Jadi takrif had ialah takrif dengan zatiyat, takrif dengan rasam iaitu takrif dengan aradiyat, dan juga ataupun setengah zatiyat. Maka ada 2, ada had, ada tam, ada nakis. Ma huwa rasmut tam, apakah dia rasmut tam? Huwa ma yakunu bil jinsil qaribi wa khassatil lazimati lahu.
Barang adalah ia dengan jinsun qarib dan khassah yang tak asing baginya, bagi sesuatu. Lazimah ni khassah lazimi. Yani khassah yang nak asing tak boleh. Nak asing tak boleh. Sifat khassah ni makna sifat ketentuan yang nak asing tak boleh bagi sesuatu saat itu. Kalau kita tahu manusia, bagi manusia lah. Mana ni? Kata'rifil insani, seperti menta'rifkan manusia, ini lafazkan manusia. Kita ta'rifkan lafaz manusia bi annahu hayawanun dhahikun. Iaitu kita ta'rifkan dengan bahasanya insan ialah hayawan, benda hidup, dhahik yang ketawa. Maka ketawa yakni satu sifat ketentuan bagi manusia. Tapi sifat ni dia panggil aradi. Kenapa panggil aradi? Kerana manusia kalau tak suka masih ada lagi itu zat dia, tubuh dia tak binasa. Apabila tak binasa itulah kalau ada tu molek, tak ada tak gapo. Dengan kerana gitulah dinamakan aradiyat. Maka kita takrifkan benda aradiyat, iaitu takrif khassah bagi sesuatu, itu dia panggil takrif dengan rasam. Rasam darwa tam dengan nakis. Apa tam ni guna, iaitu kita takrif dengan jinsu qarib. Jinsu qarib sebut tam dua pihak, sama ada had dengan rasam, pasti kena jinsu qarib. Oleh kerana jinsu qarib ni panggil penting dalam kita takrif sesuatu. Sama ada sebelah lihat had ataupun belah lihat rasam. Kalau sebut tam, ia kena ada jinsu qarib. Lepas tu tengoklah, kalau had ia ada faslun, kalau rasmun ia ada khassah. Tu tengok nama lah kita nak takrif apa. Ada dua semua. Itu je panggil takrif dengan rasmut tam. Hayawan dhahikun, maka dari panggil khassah lazimah, sifat yang nak asing tak boleh. Ma huwa rasmun nakisu, dan apakah rasm nakis? Rasm nakis apa yang lawai bagi rasm tam ialah ma yakunu bil khassati faqat. Takrif dengan khassah saja ya, dengan tak ada jenis. Kata'rifil insani bi annahu dhahikun, seperti takrifkan manusia dengan bahawasanya dhahik. Mahwal insan, kita kata. Pas kita jawab dhahikun, tu yang ketawa kita kata. Tu dia panggil rasmun nakis. Maka yang kita telah belajar pada iaitulah makulah asyarah. Yang mana takrif semua makulah asyarah, ulama hukama kata itu dia panggil takrif dengan rasmun nakis. Kerana apa panggil rasmun nakis? Kerana tak takrif hadut tam. Kalau kita kata andai yang kita takrif makulah asyarah hadut tam, berarti hadut tam dia ada apa? Dia ada jinsu qarib. Lepas tu makulat ni apa dia? Jinsu ali. Apa makna jinsu ali? Ma laisa fawqahu jinsun wa tahtahu ajnas. Itu dah jinsu ali. Barang yang tiada atasnya jenis, tapi di bawah dia segala jenis. Berartinya kalau kita takrif mustalahat makulah asyarah dengan kata had, berartinya apa faedahnya kita kata jinsu ali? Berarti ada jenis pula atas tu. Maka hakikatnya batil. Dengan sebab itulah ulama hukama katanya takrif dalam ilmu makulah asyarah kita lepas, ia panggil takrif dengan rasmun nakis. Jenis tak ada. Kerana tak ada dengan faslun. Sebab itu panggil hakikat yang mana tak ada pia boleh tahu. Cuma royak sifat khususiat, sifat ketentuan bagi tiap makulah. Satu makulah ada sifat dia. Satu makulah ada sifat ketentuan dia. Maka dalam sifat ketentuan bagi tiap-tiap makalah itulah itu panggil khassah. Sebab kata kam ni yang boleh yang terima belah bagi. Kaif apa kaif? Kaif tak boleh terima belah bagi. Reti dia tidak berhajat kepada tim lain. Itu je panggil khassah, bukan faslun. Khassah bagi tiap-tiap makulah yang mana kita telah belajar. Pendek katanya takrif, kita takrif mantik ini ada 4 cara ijma. Mana?
haddut tam, hasdun nakis, rasmut tam, rasmun nakis, ada 4. Lepas tu hak mana hak ramu satu kali, haddun tam. Hak ni nombor 1. Kalau kita tak kuasa nak buat haddut tam, tak boleh, turun kepada martabat haddun nakis. Tak kuasa nak buat sebelah had, pergi pula kepada rasm. Kita tengok rasmut tam kita sekuasa tak, iaitu kita takrifkan jinsu qarib dengan khassah. Tak kuasa saya jenis tak tahu, takrif dengan khassah saja. Maka takrif khassah saja sah, boleh di sisi ulama mantik, boleh. Tapi dengan sebab itu kebanyakan banyak bukan kata makulah saja. Begitu juga kita ngaji ilmu tauhid, ulama dok takrifkan sifat-sifat semua tu dia panggil takrif dengan rasmun nakis. Sebab kalau kita kata jenis, jadi Tuhan kita nak ada jenis tak leh. Sifat Tuhan nak ada jenis tak leh. Jenis-jenis ni berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan makhluk. Allah Ta'ala bukan berjenis. Lepas tu takrif juga. Pada takrif macam mana? Dah ulama tak katanya nak takrif kena ada jenis? Tak pasti. Boleh takrif dengan khassah. Maka tiap-tiap sifat seperti sifat ma'ani. Kita kata kudrat khassah dia apa? Ijab wa'idam. Iradah khassah dia apa? Takhsis. Dan sebagainya daripada sifat-sifat kamal Allah SWT. Maka takrif di situ takrif dengan rasmun nakis. Takrif dengan sifat ketentuan bagi tiap-tiap sifat. Sifat takrifkan cara beza di antara tiap-tiap sifat. Itu dipanggil rasmun nakis. Beda. Kemudian kata musannif ke syartu tamamil haddi rasmi, apakah syarat nak sempurnakan had, yakni haddut tam, tamam had mana haddut tam, patu wa tamam rasmi mana rasmut tam. Idafat sifah kepada mausuh, tamamul had mana haddut tam, tamamul rasmu ana rasmut tam. Idafat sifah kepada mausuh. Idafat tamamul had tu mana idafat sifah dengan mana haddut tam. Apakah syarat had tam dan juga syarat rasmut tam? Jawab dia syartuhu, bermula syaratnya, yakni syarat bagi had tam dengan rasmut tam taqdimul jins. Kena tak jenis dulu. Falau akharal jinsu an, jika takhirkan fala ukhira, jika ditakhirkan al jinsu akan jenis anil fasli daripada fasa, kana haddan naqisan. Adalah ia yakni hak takhirkan kepada jenis pada fasa tu. Jadi jinsu qarib dengan faslul qarib kita temik fasa tak dulu. Contoh kita takrif insan, kita buh natik hayawan masalah. Berartinya natik tak dulu. Hayawan tak belakang kita katanya. Kalau lagu tu ia panggil had nakis. Jadi had nakis lah, tak ada had tam. Au akharuhu anil khassati, atau bagi takhirkan jin daripada khassah. Apa kita kata takrif rasmut tam. Takrif apa rasmut tam? Takrif insan dengan makna kata hayawan dhahik. Tahniah. Jadi hayawan dhahik. Maka hayawan dhahik ni ia panggil rasmut tam. Kita tukar buh dhahik hayawan, maka tak jadilah rasmut tam. Jadi apa? Kana rasman naqisan, jadilah rasmun naqis. Jadi rasmun naqis. Jadi kata berartinya syarat nak jadi had tam, rasmut tam, syarat dia kena tak jenis dulu. Tak jenis dulu dari fas, tak jenis dulu daripada khassah. Jenis apa sini? Jinsu qarib. Tiada sebab tetam ni kena jinsu qarib besar. Jinsu qarib. Kalau jinsu ba'in bila, maka dipanggil nakis harah. Sama ada sebelah lek had dan juga sebelah lek rasam. Habis. Jadi takrif yang kedua dah habis, iaitulah takrif dengan rasam. Gi pula kepada takrif yang ketiga daripada tiga takrif musannif kita sebut tadi. Ma huwal mu'arriful lafziyyu, apakah takrif yang dibahasakan kepada lafaz, yakni takrif lafaz. Huwa ialah lafzun, lafaz, mubaddalun yang ditukarkan dia lafaz, an lafzin akhara, daripada lafaz yang lain.
Wa kana asyhara minhu, dan ada ia lafaz yang lain saat itu lebih masyhur daripada lafaz awal. Muradifan lahu, lafaz ni muradif, yakni searti baginya daripada lafaz yang pertama tadi. Seperti kata arifil qamhi bil burri. Tadi qam. Apa makna qam? Bur. Oh, ya kandung, betul kandung. Kalau tak bagi bur, tak tahu. Maka takrif lagu ni panggil takrif lafzi. Ataupun setengah ulama panggil takrif qamusi. Takrif qamusi. Beda. Wa ta'rifil uqar. Seperti takrif uqar, baca uqar deh. Kita takrifkan uqar bil khamri, dengan khamr, iaitu dengan arak. Baca uqar, kalau kita baca akar dengan baca fathah ke ain dengan makna harta umuh. Harta bagi makna benda sekepau dengan umuh. Dah. Kalau baca akar makna akar kayu. Akar makna akar kayu. Ubat daripada tumbuh-tumbuhan. Ubat panggil ubat akar kayu, kita katanya itu panggil akar. Tapi kita bukan baca akar dengan akar, baca uqar. Uqar ni dengan makna khamr, arak. Kita tayang uqar dengan kata khamr. Jadi berartinya qimah qams, qimah uqar nasbah kita majhul. Apabila majhul, kita nak takrif juga mana? Kita takrif qamus, takrif dengan lafaz. Berartinya kita tak tahu kalimah uqar, orang kata khamr. Oh ya khamr, arak. Sebab kham tu lafaz yang muradih sadah. Yang kedua kham tu lafaz lebih masyhur. Masyhur di kalangan kita ni. Lafaz lebih masyhur di kalangan kita ni. Iaitulah khamr. Uqar ni jaga-jaga dengar. Maka mari kalimah uqar apa makna? Maka kita wayak mana khamr. Maka ini panggil takrif lafzi. Takrif bahasa lafaz ataupun takrif qamusi. Jadi kita nak tahu lafaz lagu ni, kita buka qamus ataupun buka mu'jam. Habis dah. Yang terakhir kali pada malam ni ialah apa? Ma hiya syurutul mu'arrifi, apakah syarat takrif? Jadi setelah mana kita tahu takrif ada 3, had, rasam. Takrif dengan lafaz. Tiap had dengan rasam ada 2, had tam, had nakih, rasmut tam, rasmun nakih. Had tam ialah terusun daripada faslun qarib wa had tam makna terusun daripada jinsu qarib dengan faslun qarib. Had nakis terusun daripada jinsu ba'id dengan faslun qarib atau faslun qarib saja. Rasmut tam tersusun daripada jinsu qarib dengan faslun dengan khassah. Hak tu rasmut tam, silap. Dengan khassah. Kalau rasmun nakih iaitu khassah saja. Itu dipanggil rasmun nakis. Habis. Maka kita tahu cara takrif. Berartinya kita tahu situ bukan semata lewat, ia ada syarat pula. Cara-cara dia pula. Mana syarat dia? Ma hiya syurutul mu'arrif. Apakah dia segala syarat bagi takrif? Yushtaratu disyaratkan baginya bagi tak mu'arrif. Kita dah bi kasir ra. Kalau kita mu'arraf, iaitu benda yang kita takrif dah. Mu'arraf benda hak kita nak takrif. Okay. Mu'arraf ni benda hak kita nak takrif. Supaya kata insan, hayawanatik. Mana mu'arraf? Insan tu mu'arraf. Hayawanatik mu'arrif. Itu beza situ. Dia mu'arraf benda yang kita nak takrif. Maka syarat takrif ni yushtaratu dibagi dan disyarat baginya khamsatu umur, 5 perkara. Ni. Selama ni kita tahu dah. Takrif tak ni berarti kita kena meraihkan 5 perkara ni. Mana 5 perkara? Bukan mudah kita takrif ni, bukan mudah. Kita nak buat takrif benda majhul ni bukan seni. Tak itulah. Kita nak sebab kita gerti kitab ulama ni betul. Sebab ulama dia bukan biasa tu dia nak takrif tu. Juhud dia. Sebab kedudukan ulama ni tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dah.
Ahaduha salah satu pada 5 saat itu an yakuna muttaridan. Apa makna muttaridan? Ai mani'an min dukhuli syai'in min afradi ghairi mu'arrif. Ghairi mu'arraf macam itu. Ghairi mu'arraf. Iaitulah muttari apa makna tu? Yang menegah daripada masuk ke suatu daripada afrad yang bukan daripada mu'arraf. Contoh kita nak tarik apa? Kita nak tarik insan. Contoh kita nak tarik apa? Insan. Pertamanya kena muttari dan mani'an. Kalau tak ada muttari, maknanya kata benda lain boleh masuk. Benda lain boleh masuk. Mana tak ada sekat dak benda lain nak masuk, benda lain boleh masuk. Contoh kita tak insan, hayawan. Hayawan saja dengan tanpa ada tu. Artinya sebut kata insan hayawan ni. Jadi benda lain boleh masuk. Bukan sekadar nak jujur tak ada saja dak. Khubah boleh masuk. Lembu boleh masuk. Kera boleh masuk. Berarti tak ada lagu ni benda hak luar boleh masuk dalam mu'arraf, iaitu apa mu'arraf? Iaitu insan. Sebab kita nak insan kita tak ada hayawan. Berartinya benda luar boleh masuk, berartinya lembu pun insan. Kita kata kubah pun insan. Hak tu ghairu waqi' menyalahi. Maka lagu ni benda luar boleh masuk dari mu'arraf, maka itu dikatakan orang panggil apa? Ta'rif tak ada mani'. Tak ada mani' lagu ni. Hak tu yang pertama. Wasaniha, dan yang keduanya, jadi yang kedua daripada 5 tu an yakuna, bahawa adalah ia ta'rif munakisan. Apa makna munakisan? Ai jami'an li afradil mu'arrif. Li afradil mu'arraf. Dah. Iaitu melengkapi bagi segala afrad mu'arraf, melengkapi. Ia tak boleh kelecak. Supaya kita nak tarik insan juga. Contoh. Tarik insan. Ya, artinya insan, nak tarik insan, kita melengkapi habis segala afrad dalam mu'arrif ni. Kena masuk semua. Duk tak duk kita katanya kita takrif hayawan katib atau dhahik. Hayawan dhahik bil fi'. Kita buku tu. Insan ialah benda hidup yang suka selalu. Apabila yang suka selalu, berartinya hak tak suka tu tak boleh masuk dalam insan. Padahal hak wakilnya hak tak suka pun insan juga. Tapi selama mana kita takrif lagu tu, tak boleh katanya hayawan dhahik bil fi'. Hak suka selalu selalu dah kita katanya. Hak suka punya sorah selalu tu kita katanya. Pas duduk tidur bukan insan. Kalau mengikut tadi tak boleh panggil insan. Apa boleh tak boleh panggil insan? Hak wakilnya ke apa? Hak wakilnya insan. Jadi menyalahi wakil. Maka itu dia panggil takrif lagu tu. Dia panggil tak ada jami'. Tak ada. Kalau kita buat aku mana? Kata apa dia panggil Kalau kita ngaji bahasa sosial dia panggil kremai mak kuanoi kuah. Kita kata kena insan. Hayawanatik. Hak ni apa? Hak ni sama. Hak kita nak aku ni. Hak kita nak apa sama di sini. Jadi afrad Bani Adam. Hak ni pun Bani Adam. Muhammad insan. Muhammad hayawanatik. Abdullah insan. Abdullah hayawanatik. Ibrahim insan. Ibrahim hayawanatik. Kalau tak afrad sama buat ni. Jadi insan dengan hayawanatik ini abang takrif apa ni? Takrif jami'an mani'an. Kalau takrif tak ada mani' aku nak tadi. Takrif tak ada mani' jadi insan. Dengan takrif ni kita kata takrif hayawan saja. Jadi hak ni Bani Adam. Hak ni Bani Adam wa ghairi. Wa ghairiha. Patu guna rumus dia dalam lagu ni. Ini panggil mu'arraf. Ini panggil mu'arrif. Jadi afrad mu'arrif lebih banyak daripada afrad mu'arraf. Maka ketika itu dia panggil takrif tak ada mani'.
Takrif tak ada mani. Sebab tak ada menegahkan benda hak bukan insan ni boleh masuk habis dah ni. Sebab kita tak ada haiwan saja ya. Nah, jadi lembu pun haiwan. Jadi kalau kita tak lembu haiwan, adakah lembu tu manusia? Tak boleh. Tak boleh. Dengan sebab itulah kita afrad belah ni lebih luas daripada ni. Hak ni tak sah takrif guna ni, salah. Takrif guna ni khata'. Kita takrif guna ni. Kalau kita takrif sesuatu jadi rupa lagu ni khata'un salah silap. Kalau kacau takrif juga jadi orang dengar orang dah jadi faham ke sesuatu ghairu mutabiq li waqi', tak betul dengan hak sengati. Kenapa? Kerana takrif tu jadi lebih luas. Dah. Kalau hak jami'ah lagu mana? Sebab insan, hayawan, dhahik, kita bil fa'. Kalau itu insan apa Bani Adam? Hak ni Bani Adam juga tapi syarat je kena dhahik bil fa'. Pahak tak ada suka, hak duk tidur, hak duk apa? Tak boleh masuk dia ni. Tak boleh masuk dia ni sebab ia ori bil fa'. Hak suka selalu, hak tak suka tak boleh masuk. Kalau gitu jadi rupa mana? Rupa kata mu'arraf lebih banyak daripada mu'arrif. Mu'arraf lebih banyak daripada mu'arrif. Hak saat ni mu'arraf lebih sikit. Hak tu mana? Hak ni takrif lagu ni abang takrif tak melengkapi, abang tak ada jamak. Lagu ni tak ada jamak. Hak saat ni hak ni kat ni rumut lagu ni tak ada jamak. Makna mu'arraf lebih banyak daripada mu'arrif. Sebab afrad. Kalau hak tadi ya abang tak ada. Hak tak ni tak ada jamak, hak ni tak ada manik. Rumah ni tak kena laku takrif ni. Takrif ni tak sah. Jadi kalau kata takrif tak tasawurkan benar betul dengan wakil sungguh. Dah. Dua. Berarti kena takrif dia kena jami'an mani'an. Gi pula kepada syarat yang ketiga. Wasalisuha an yakuna zahiran. Kena zahir. Berartinya kita kena susun lafaz zahir hak nyata. Yang ni duk susun lafaz augen tak boleh. Jelas lafaz ni tu. Dah. Warabi'uha bukan rubu'ha tu rabi'uha dan yang keempatnya keempat daripada 5 an yajtaniba fihi bahawa jauhlah padanya pada mu'arrif alfazul gharibatu. Oleh lafaz yang gharib. Macam yajtanibu dak yujtanabu bahawa dijauhkan padanya akan lafaz gharib. Lafaz yang pelik. Lafaz yang susah kalau nak faham dia kena buka kamus besar. Kamus mujib asasi tak ada kena buka lisan Arab. Jadi susah pula. Maka tak boleh juga kena jauh daripada lafaz gharib. Wal mushtarikah lafaz mushtarak lafzi tak boleh. Malaikat dengan qarinah. Qarinah tak apa. Kalau tak ada qarinah tak boleh. Al majaziyah lafaz majaz. Sebab kita katanya ra'aitu asadan yakhtu. Berarti asan di situ bukan makna binatang yang telah maklum tu. Iaitu kena ada seorang yang serupa dengan singa. Dah. Ra'aitu asadan yakhtu. Kalau asan di situ dengan makna bukan makna singa kipak, iaitu kena orang itu tebah. Tu ada qarinah. Kalau tak ada qarinah misalnya ra'aitu asadan kosak mutakallimin, iaitu orang kecek kosak mutakallim, kosaknya kecek agutu nak seorang baik tapi mustampe dengar ataupun mukhatab dengar dia faham kata singa kaki pak. Apa jadi tak silap faham dah. Habis itulah tak boleh guna lafaz majaz. Sebab takut si yang buat takrif nak faham lagu lain, si yang baca takrif yang ngaji takrif faham lagu lain, tak selaras di antara orang buat dan orang ngaji. Orang menuntut. Dengan sebab itu tak boleh nak bubuh takrif majaz. Dari takrif itu kelimah majaz, lafaz yang majaz. Dah. Wa khamisuha dan yang kelima pada 5 iaitu wahwa yang kelima ni khasun bil had, iaitu had rasam tak apa, iaitu alla tuzkar au, jangan sebut lafaz au. Kalau kita tak dengar had tak boleh sebut au. Kalau dengan rasam tak apa. Ilat yang apa? Kerana tak boleh sebut au ni sebab kita tak dengar had, iaitu tak dengar fas. Ataupun jins ukari dengan faslun qarib. Kalau kita takrif dengan had dengan buat au, kita wiwaham kata sesuatu benda saat ni ada dua bahasa.
Apabila dua fasa, pada hakikatnya semua ni mendapat mula kata ijma' ulama katanya setiap sewaktu ada fasa satu bagi dia, fasa so. Tak boleh berbilih fasa. Ada pun berbilih khassah, berbilih ara'am tak ada masalah. Bilih faslun ni tak boleh. Faslun tak boleh berbilih. Setiap nau saat ni tu ada fasa so bagi dia. Pak kita nak tahu fasa hak ni kata ilmu ni susah ni. Kita nak tahu fasa bagi kuda. Sahih tak tahu. Itu fasal bagi orang lagi. Faslun bagi yang makhluk Allah Ta'ala lagi. Oh, banyak. Apa kita nak tahu juga? Hak tu kembali dah oleh takhusus. Sebab orang takhusus tu mungkin ni Allah Ta'ala ilham kepada dia boleh tahu. Faslun setiap makhluk Allah Ta'ala ada faslun laka. Faslun kita manusia Bani Adam ni dia panggil natik. Natik tu panggil faslun Bani Adam. Tak apalah ulama buat syahadah. Kita boleh sebut mudah-mudah. Kalau ulama tak buat, wallahu a'lam. Jadi kita tak akan tahu fasah kita ni ke apa. Sebab itu kita nak tak dengar had, ulama mantik kata tak boleh nak buat takut witawahum kata kita pakai kata apa dah. Satu nau ni ada dua fasah. Maka mustahil. Oleh kerana satu nau ni hanya satu fasah dia. Sama ada kita tahu atau kita tak tahu. Kadang kita tahu seperti mana insan haiwan natik. Kadang-kadang kita tak tahu banyak. Kalau nak bila malah bila banyak benda majhul kita. Dengan sebab itulah kita nak mengaji tu. Dengan sebab itu kena berhajat orang takhusus. Orang tertentu. Sampai itu siap ulama yang tertentu bagi dia. Ulama fiqh lah. Ulama hadis lah. Ulama nahu lah. Jadi kita nak buat kaut belaka tu pada baca tak ada masalah. Cara nak menghalusi tu ya tak ada masalah. Pada satu ilmu tu cukup umur hidup dia. Tu pun nak dia rata kedak umur Allah Taala bagi dia tu. Kita ulama Allah Taala bagi kita ni kita nak fahami ke umur kita. Boleh kita kata nak fahami umur yang Allah Taala bagi kita ni untuk nak khidmat, untuk nak peluang, untuk nak membantukan, untuk nak menghidupkan ilmu mantik kita kata. Tak habis. Kita mantik tu banyak lagi, habis mati dulu. Apatah lagi kita kata nak uyah lah, jauh lagi. Tapi itu ulama ya ada tertentu bagi dia. Tertentu bagi dia. Sebab apabila kita tertentu bagi dia, boleh ada dia tahu faslun, dia tahu fasa bagi tiap-tiap satu nau tu. Ia boleh dia tahu. Sebab itu kita kena meraihkan takhusus. Maka sekarang ni saja inilah sebagai siapalah panggil satu bahagian pada mantik kita dah habis, iaitu tasawuf. Lepas pada ni kita akan ngaji pula tasdik. Maka kita akan masuk pula bahagian kedua dalam mantik ialah at-tasdik. Mulai daripada mabadi dia ialah al-qadiyah. Maka sekarang ni saja pengajian kita pada malam yang mulia ini. InsyaAllah ngaji yang akan datang kita akan sambung pula pada bab mabadi tasdiqa. Maka sekarang ni saja malam ni akhir kali kata wa ufawwidu amri ilallah innallaha sami'un bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.